pegawai ex officio, ahli majlis, Datuk Seri Dato' dan Ketua Jabatan Majlis Perkaran Kulai serta para hadirin. Kerana telah mengizinkan saya untuk membuat ucapan penangguhan dalam mesyuarat penuh pada kali ini. Tuan Yang di-Pertua, pada beberapa tahun kebelakangan ini, Bandar Indrapura berkembang pesat dan kini menjadi salah satu kawasan yang paling aktif dan menarik dari segi sektor komersial dan taraf kediaman tinggi di Kulai. Saya selaku ahli majlis Zon Bandar Indrapura yang berkhidmat di kawasan tersebut telah menyaksikan transformasi yang luar biasa, bukan sahaja dari segi pembangunan infrastruktur yang semakin sempurna, malah juga dari segi peningkatan taraf hidup penduduk. Hari ini, Bandar Indrapura telah menjadi pilihan utama bagi ramai keluarga dan berabur. Semua ini terhasil daripada kemudahan hidup yang serba lengkap, persekitaran yang selesa untuk didiami serta peluang ekonomi yang semakin berkembang. Di kesempatan ini, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Tuan Yang di-Pertua Majlis Bandaran Kulai, Setiausaha ABKU, Ketua WIP, Barisan Ahli Majlis Seperjuangan, Ketua Jabatan dan seluruh warga kerja ABKU yang terlibat dalam perancangan dan pembangunan di kawasan ini, termasuklah para pemaju dan penduduk, kerana telah memberi kerjasama yang baru, usaha gigih. Anda semua telah menjadi asas kejayaan yang kita kecapi bersama hari ini. Dalam beberapa tahun ini, kita bersama-sama telah merealisasikan berbagai projek pembangunan, terutamanya Kulai Cycling Park yang terletak di Indrapura dan merupakan konsep pertama di negara ini. Selain itu, pelancaran pusat kawalan dan operasi persebaran Kulai dan pemasangan sistem pemantauan pintar CCTV, pelaksanaan sistem e-parking, pergantian lampu jalan LED, pembangunan jalan alternatif dan juga penampakan sistem saluran, mana yang setiap inisiatif ini adalah semata-mata bertujuan untuk meningkatkan kualiti hidup penduduk di kawasan ini. Namun begitu, menuju ke arah pemodernan dan kemakmuran memerlukan kita memberi penekanan kepada perancangan yang teliti dan peningkatan yang berterusan. Sebuah bandar tanpa perancangan ibarat kapal tanpa haluan, berisiko menghadapi kekeliruan dan pembadiran sumber. Sebaliknya, perancangan yang bijaksana membolehkan kita mengurangkan kesesakan lalu lintas dengan membangunkan jalan alternatif dan sistem pengangkutan pintar untuk memudahkan pergerakan harian. Yang kedua, menangani pertumbuhan populasi dengan merancang penempatan perumahan, kemudahan, pendidikan dan kesihatan secara menyeluruh. Yang ketiga, mengoptimalkan penggunaan sumber, yaitu memastikan dana dan kemudahan dimanfaatkan sepenuhnya untuk mewujudkan persekitaran yang berkualiti. Yang keempat, memelihara alam sekitar dengan mengintegrasikan ruang hijau untuk mengurangkan jejak karbon di samping menjaga kelestarian ekosistem. Yang kelima, meningkatkan pelaburan dan pertumbuhan ekonomi, yang mana bandar terancang akan menarik lebih ramai pelabur, seterusnya membuka lebih banyak peluang pekerjaan. Tuan Yang di-Pertua, perancangan bukan sekadar tentang membina infrastruktur. Ia adalah komitmen kita untuk menjamin kesejahteraan, keselamatan dan kebahagiaan penduduk. Setiap keputusan pembangunan hari ini adalah untuk mencipta Bandar Indrapura maupun Kulai yang lebih baik untuk esok, untuk menuju ke arah
panta pinta dan manfaat. Satu inisiatif yang bukan sahaja memenuhi keperluan masa kini, tetapi juga menjahilkan keprihatinan kita terhadap generasi akan datang. Taraf era teknologi yang pesat berkembang ini, kita mesti bergerak seiring dengan kemajuan, memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan taraf hidup tanpa mengabaikan kelestarian alam. Untuk merealisasikan misi ini, dalam pembangunan Indrapura akan memberi tumpuan kepada 5 teras utama berikutnya. Yang pertama, pembangunan infrastruktur digital termaju dengan menyediakan internet berkelajuan tinggi untuk kemudahan penduduk dan perniagaan. Yang kedua, melaksanakan teknologi Internet of Things (IoT) bagi pemantauan lalu lintas, pengurusan keselamatan dan sistem pencahayaan pintar. Penduduk akan menikmati pengalaman hidup yang lebih selesa, efisien dan selamat. Yang ketiga, membangunkan lebih banyak jalan alternatif untuk menghadapi peningkatan aliran trafik pada masa hadapan. Yang keempat, pengurusan sisa dan penggunaan tenaga hijau dengan mempromosikan pengasihan sisa dari punca dan sistem kita semula pintar untuk meningkatkan kadar penggunaan semula sumber. Serta yang kelima, memasang panel solar di bangunan awam dan menggunakan lampu LED bagi penkhidmatan tenaga di samping menggalakkan penggunaan tenaga bersih. Semua yang telah saya sebutkan tadi adalah di antara usaha demi memastikan anak cucu kita mewarisi bumi yang selamat, bersih dan hijau. Perkembangan ruang hijau dan kemudahan rekreasi akan membina lebih banyak taman komuniti, kawasan wisata keluarga dan koridor ekologi melalui program penanaman pokok secara besar-besaran untuk memperbaikikan kualiti udara dan mengurangkan kesan pemanasan global. Berikutan itu, saya berharap agar kebersihan penginapan bagi warga pekerja asing terutamanya di Yanan Kenanga haruslah diambil perhatian, termasuklah barang harangan seperti kol dan kerusi meja di kawasan komersial Indrapura ini yang juga perlu kerap diambil tindakan bagi mengurangkan persekitaran yang kotor dan tidak sempurna sehingga mengganggu imej kawasan tersebut. Tuan Yang di-Pertua, menjengah ke masa hadapan, kami membayangkan Indrapura akan dikenakan sebagai sebuah pantai yang menggabungkan teknologi moden dengan keindahan alam semula jadi, kemakmuran ekonomi dengan keprihatinan sosial. Saya yakin jika kita bersatu hati dan sepakat pada setiap perkara yang diusahakan, Indrapura akan menjadi contoh unggul, mantap pintar dan manfaat di peringkat kebangsaan. Akhir kata, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak yang selama ini telah berbungkus rumus menjayakan skala inisiatif, terutamanya Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor Datuk Un Hafiz bin Kazi, Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Jafri bin Muhammad Syukur, Pengurusi Jawatan Kuasa Perumahan dan Kerajaan Tempatan Negeri Johor, Tuan Yang di-Pertua, serta semua pihak yang terlibat dan sentiasa memberi sokongan. Usaha anda semua adalah tunjang kejayaan yang akan kita raihkan hari ini. Bohong rentang tempat berintong, buah ranum enak dimakan. Bersama kita terus berganti, agar Indrapura terus gemilang. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan kepada semua umat Islam. Semoga kedatangan bulan yang mulia ini akan membawa keberkatan, keampunan dan rahmat kepada semua. Sekian, terima kasih.